Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan mengenai pelepasan, cara-cara kerja dan apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk proses pelepasan. Saya Muhammad Faizal bin Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Melaka. Baiklah, sekarang kita akan melihat proses kerja untuk melakukan pelepasan di sekolah. Proses kerja pelepasan ini adalah cadangan sahaja. Jika tidak faham, boleh merujuk semula kepada pengeliling yang terkini. Yang pertama, wujudkan jawatan kuasa pelepasan bagi cara kerja dan sematkan dokumen. Kenal pasti aset dan jumlah aset yang hendak dilepaskan. Kenal pasti juga lokasi aset. Kenal pasti juga jenis dan kategori aset yang hendak dilepaskan serta kenal pasti harga aset yang hendak dilepaskan agar proses selepas ini lebih mudah. Seterusnya, dokumen-dokumen yang diperlukan ketika membuat permohonan pelepasan. Yang pertama, dapatkan PEP iaitu QPA 19 jika perlu. Lengkapkan maklumat dalam QPA 21, salinan QPA 3 dan QPA 4. Sediakan QPA 20 iaitu lantikan lembaga pemeriksa pelepasan. Dalam proses permohonan pelepasan, kita perlu menyediakan PEP. Tetapi PEP ini bergantung kepada aset-aset yang tertentu sahaja. Aset-asetnya seperti ialah aset mekanikal, aset teknikal, elektrik dan elektronik yang nilai perolehan asalnya lebih daripada RM5,000 ataupun perkakasan komputer yang nilai perolehan asalnya lebih daripada RM1,000. PEP hendaklah disahkan oleh dua orang pegawai yang berkelayakan dalam bidang masing-masing seperti mekanikal, elektrik, elektronik dan komputer. PEP ini sah digunakan selama 1 tahun sahaja. Maksudnya jika proses itu melebihi 1 tahun, PEP ini perlu dibuat semula. Dan susunan PEP mestilah mengikut senarai aset di QPA 21 agar lebih mudah untuk diakses. Seterusnya, kita melihat kepada bagaimana cara untuk kita melengkapkan QPA 21. Untuk pengetahuan, QPA 21 ini merupakan senarai aset alih yang kita cadangkan untuk dilepaskan. Semua aset alih yang hendak dicadangkan untuk pelepasan hendaklah disenaraikan dalam QPA 21. QPA 21 ini boleh disediakan secara bersekali atau berasingan mengikut kepada jenis aset alih ataupun nilai perolehan aset alih tersebut. Maklumat-maklumat berkenaan aset alih yang dicadangkan untuk dilepaskan hendaklah merujuk kepada daftar aset alih ataupun dokumen-dokumen rujukan yang lain. QPA 21 hendaklah dikemukakan kepada kuasa melulus melalui UPA Kementerian ataupun ibu pejabat selepas lembaga pemeriksaan pelepasan membuat pemeriksaan ke atas aset alih dan melengkapkan maklumat di dalam QPA 21 ini. Baiklah, sekarang kita akan melihat proses kerja seterusnya. Apabila maklumat semua sudah lengkap, urustia pelepasan perlulah menyemak borang-borang pemeriksaan pelepasan aset alih iaitu QPA 21, PEP, QPA 3 atau QPA 4 berserta dengan QPA 20. Seterusnya, dokumen-dokumen tersebut perlulah dihantar kepada unit aset BPK bersama surat iringan permohonan pelepasan. Kelulusan akan dimaklumkan untuk tindakan sekolah selanjutnya. Setelah itu, laksanakan pelepasan mengikut kaedah yang telah diluluskan. Barang-barang seperti barang elektrik dan elektronik perlulah mencari agensi pelepasan yang mempunyai sistem sijil e-waste. Pastikan semua label hak kerajaan Malaysia, nombor daftar dan nombor agensi kerajaan pada aset hendaklah dipadamkan. Sijil pelepasan aset alih QPA 23 perlulah disediakan dengan sokongan seperti resit jualan bagi pelepasan secara jualan sisa. Seterusnya, apa yang kita perlu lakukan terhadap aset-aset seperti meja yang tidak ada nilai untuk jualan, kita perlulah menyediakan sijil penyaksian pelepasan QPA 22 bagi pelepasan secara kaedah musnah. Seterusnya, kemukakan sijil pelepasan, resit jualan, penyaksian pelepasan kepada kuasa melulus secepat mungkin. Dan yang terakhir, kemaskini semua rekod aset alih seperti
di dalam Q43, Q44, Q45, Q46 dan Q47. Maklumat-maklumat yang penting di dalam Q19 ataupun PEP hendaklah diisi dengan betul dan tepat. Maklumat-maklumat ini sangat penting untuk kita mendapat kelulusan daripada PPK ataupun kuasa melulus. Yang paling utama ialah pegawai yang berkelayakan dalam sesuatu bidang khusus, contohnya pegawai ICT yang diiktiraf ataupun mereka yang mempunyai sijil dalam bahagian tertentu. Dan yang terakhir sekali, kita melihat cara untuk mengisi QPA 21 yang mana tulisan yang telah saya merahkan itu, iaitu maklumat-maklumat tersebut mesti diisi. Andai kata kita tidak mengisi bahagian-bahagian tersebut, maka permohonan kita akan dibatalkan ataupun dipulangkan semula untuk kita lengkapkan juga maklumat-maklumat ini. Itu sahaja daripada saya. Semoga semua boleh membuat proses pengurusan dengan mudah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.